Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini untuk pengajian ataupun pengukuhan ilmu akidah, khususnya dalam memurnikan tauhid, kita akan baca bab yang ke-13. Asalnya bab ni kita dah baca, dah muqaddimah sebelum ni. Muka surat 148 lah kalau kitab saya ni. Bab yang ke-13 termasuk syirik isti'adzah, yakni minta berlindung kepada selain Allah. Jadi minta berlindung, yakni isti'adzah selain daripada Allah, itu termasuk dalam perbuatan syirik kepada Allah. Ini saya baca daripada awal semula, sebab sikit saja kita ambil sebelum ni. Isti'azah itu daripada ista'adzah, yasta'izu isti'adzatan. Jadi kalimah isti'azah itu termasuk ibadat. Isti'azah ni kata a'udzubillah itulah dia panggil isti'azah. Kita kata a'udzubillahi minasyaitan, itu dia panggil isti'azah. Jadi syariat bila kita nak beristi'azah, wajib beristi'azah kepada Allah. Jadi kalau beristi'azah tu makna minta berlindung kepada selain Allah, itu termasuk dalam syirik. Baik. Sebab apa begitu? Kerana isti'azah ni dia termasuk ibadat kepada Allah. Itu poin dia. Minta berlindung kepada Allah, sama ada kata dalam bahasa Arab ke ataupun dalam apa-apa bahasa, mana-mana bahasa. Bila isti'azah tu yang mana dia tu jelas ibadat kepada Allah, tiba-tiba diniatkan kepada selain Allah, maka itulah sebab jadi syirik. Itu ringkasnya begitu. Baik. Di sini dikemukakan beberapa contoh nas daripada ayat Al-Quran yang menyebutkan perintah daripada Allah supaya beristi'azah kepadanya sahaja. Misalnya dalam ayat Fussilat, ayat 36 surah Al-Fussilat, surah Fussilat, Allah berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasy-syaitani nazghun fasta'idz billah, innahu huwas sami'ul 'alim." Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang kedua, suratul Falaq ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Yang ketiga, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia yang mencipta manusia. Ini ketiga-tiga nas Al-Quran ini dengan jelas menyebutkan bahawa beristi'adzah itu hanya kepada Allah sahaja. Cumanya ulama buat pendetailan. Dari segi huraiannya tak boleh kalau kita minta berlindung kepada orang lain. Minta berlindung dengan mana-mana orang yang boleh melindungi kita. Sedangkan kalau kita tengok dalam muqaddimah ni, kata tak boleh. Makna apakah dengan maksud tak boleh minta pertolongan untuk melindungi kita dengan manusia, boleh ke? Dia ada pendetailan. Dalam kih ni yang dikatakan tidak boleh ni, mana minta berlindung kepada makhluk selain pada Allah dalam kis-kis yang di luar bidang kuasa manusia. Misalnya kita takut daripada musuh,
kita pergi ke balai polis, kita minta berlindung, minta polis lindungi kita. Apakah syirik perbuatan itu? Tidak. Kita minta ayah kita melindungi kita kerana ada bahayalah yang akan kena kita, tak kira lah apa saja. Minta berlindung dalam kadar yang manusia boleh buat, itu tidak menjadi masalah. Maksud minta berlindung yang dikatakan tidak boleh ni, berlindung kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang manusia tidak boleh lindungi kita, bukan lebih dia kuasa dia. Misalnya minta berlindung daripada ditimpa bala, ditimpa penyakit, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar-ikhtiar yang kita boleh buat dalam konteks sunnatullah adalah mengikut, mendengar nasihat, ambil tip-tip yang berguna daripada kesihatan untuk melindungi diri kita juga. Mana doktor kata kalau awak makan obat ni, vaksin ke apa kalau kita kata dia, kira-kiranya mengikut sains perubatannya, dia boleh mencegah, mana melindungilah daripada terkena penyakit COVID ni. Misalnya kan vaksin ni, kan dia dulu ada, dah tidak semesti COVID vaksin ni. Lepas tu bagaimana tu? Apakah termasuk di sini? Tidak. Hak tu dalam kadar manusia boleh buat, tak apalah. Tetapi kita sebagai Islam, walaupun dalam hal-hal sebegitu pun, itu tetap ulama letak sebagai majazi saja. Majazi ni maksud begini. Mudah saya ambil vaksin, nak duduk tengah panas-panas kalau ni tak? Jadi kita sebagai Islam yang berakidah dengan akidah tauhid bahawa segala-galanya milik Allah, Allah turunkan penyakit, Allah juga yang menarik penyakit itu, Allah yang membuat kita sakit, dan Allah juga yang menyembuhkan. Itu hakikat dia panggil. Allah itulah yang mensyariatkan dalam Islam bahawa orang yang kena sakit, dia kena berubat. Berubat ni apa dia? Satu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan penyakit itu, tapi dengan melalui kaedah-kaedah yang zahir, sebab-sebab zahir. Allah juga suruh kita berusaha tu. Tapi kita sebagai Islam dididik supaya kita memohon kepada Allah. Berubat, ambil obat, ambil pendekatan-pendekatan yang disebut oleh doktor, langkah-langkah yang sepatut dibuat. Tetapi kita minta kepada Allah. Hak usaha-usaha tadi dia panggil mencari sebab kita hidup di muka dunia. Tapi tetap kena bergantung kepada. Itu beza umat Islam. Jadi hak langkah-langkah zahir itu orang tidak Islam pun buat. Doktor itulah juga yang orang tidak Islam pergi. Kita pun pergi. Hospital itulah juga tempat bila orang kafir, orang tidak Islam sakit, dia pergi juga. Itu sama. Sebab zahir itu sama. Hak tu boleh sama. Tidak berdosa. Tetapi orang Islam dari sudut akidah yang menyembuhkan Allah. Sebab itulah kita beristiazah, minta bab yang ke-14 selepas ni. Minta tolong dengan Allah, minta berlindung supaya tak kena dah lagi COVID ni. Kita kata duk berdoa semacam ahli maksiat pun berdoa juga kepada Allah supaya mana dihilangkan tu penyakit COVID dan mana-mana penyakit lah, dengan doa begitu, doa begini. Baguslah tu. Hak itulah maksudnya. Hak tu istighasah, minta tolong dengan Allah. Hak ni minta berlindung. Jadi tidak salah kita usaha secara zahir sebab Allah juga yang suruh. Hak ni hak kita nak bincang ni, sehingga dikategorikan sebagai syirik. Ini dalam konteks kita minta berlindung kepada selain Allah dalam hal-hal yang manusia tidak boleh buat. Saya sebut tadi di luar bidang kuasa manusia. Ataupun dia minta berlindung sama ada pada lisan ataupun pada perbuatan dia kepada obat, kepada sesuatu yang lain, dengan maksud itu langsung tidak ada berkait dengan Allah. Bahkan dia yakin pula dengan vaksin ni, dengan obat ni boleh menyembuhkan. Hak tu tak boleh lah. Tak boleh begitu. Kita kena faham Allah Subhanahu Taala, dia bila dia ciptakan manusia, dia tempatkan manusia di muka bumi hidup ni, dia buat satu sistem dia panggil sunnatullah. Maksud sunnatullah tu makna untuk manusia capai sesuatu, berjaya, dia mesti ada sebab musabab. Hak itulah kita duk belajar tu. Orang belajar perniagaan nak cari sebab-sebab berjaya. Kita sebut tip-tip untuk berjaya. Tip-tip kira-kiranya untuk kita selamat, untuk mencegah kita daripada penyakit, untuk kita sembuh dari penyakit. Itu sebenarnya usaha mencari hukum sebab. Dan itu termasuk dalam syariat. Dan kita boleh pahalakan itu. Tapi
hati kita tetap yakin Allah yang menyembuhkan. Sebab tu dia tidak terpisah tu. Dia tak boleh pisah. Usaha secara zahir dengan kebergantungan kepada Allah, dia tidak boleh berpisah. Walaupun mungkin nampak zahir nampak sama dengan orang Islam, tapi tak sama. Sebab apa? Kebergantungan kita tu kepada Allah. Kena faham sungguh-sungguh tu ya. Tetapi ada setengah-setengah tu Islam lari sebab itu tak boleh. Misalnya kita sebab itu kita nak sembuh daripada penyakit, tapi sebab tu tidak diizinkan oleh syarak. Tak boleh. Kita nak nak melindungi diri kita daripada kena sesuatu penyakit, sesuatu bahaya, tapi sebab itu tidak diizinkan oleh syarak, maka tak boleh. Hak tu yang kita nak belajar. Sebab apa saya sebut gitu? Sebab saya dengar seorang pengkuliah sebut kita pergi bertawassul, kita pergi minta dengan orang mati dalam kubur, wali Allah, kita bertawassul dengan dia. Kita sebut nama wali itu dalam itu satu usaha syar'i, dia kata. Satu usaha yang diizinkan syarak. Tak tadi. Sebab itulah kita dalam berusaha untuk mencari sebab. Apa sahaja yang kita ceburi dalam bidang kehidupan kita, sebab itu mesti tidak bercanggah dengan syariat. Kalau sebab itu sendiri pun sudah bercanggah dengan syariat, itu haram, tak boleh. Itu maksudnya. Pergi jumpa bomoh, bukan tak boleh, boleh. Tapi bomoh yang macam mana? Kalau bomoh tu kita kata apa dia? Operasi dia tu ada unsur syirik, tak boleh. Mana kena tahu lah. Kita nak buat rawatan, dia kata boleh nak rawat ni ada masalah sakor, macam-macam dari sebut ikut dia lah nak sebut tu. Cuma saya nak darah hayat putih, awak kena sembelih hayat putih. Tak boleh. Tak boleh. Atau tak boleh. Sebab itu sembelih bukan kerana Allah, walaupun dia baca bismillah, Allahu Akbar, niat tu tak boleh. Waktu memang ulama tak ada khilaf. Azimat dengan maksud indifa', untuk kita kata melindungi diri kita daripada kena bahaya, atau tak boleh. Sebab dia menjejaskan kebergantungan kita kepada Allah. Mana sebab tu kita kena tahu yang mana syar'i, yang mana bid'i, yang boleh membawa kepada syirik. Hak tu wajib tahu. Begitu juga dalam bab ni saya sebut tu supaya kita faham biar jelas dulu. Biar jelas. Hak kata syirik ni hak lagu mana? Misalnya saya ambil contoh ni. Dalam internet pun ada pokok Syiah misalnya. Pokok Syiah ni dia terkenal, dia ada kitab khusus tu, Istighasah. Sebab pokok dia tu memang dia rekod hadis begitu banyak. Minta berlindung tu kepada imam-imam dia. Misalnya ada tentera dia, semasa dia berperang dengan Iraq, tentera dia tu patah kaki, tak boleh nak berjalan. Mana dia terjatuh atas dia punya tanah tu, tak boleh nak bangun. Meraung-raung lah sakit tu. Apa dia kata? Jelas. Dia sebut apa? Ya Husain madad, ya Husain madad, ya Husain aghithni, wahai Husain tolonglah saya. Saya kata apa mu tak telefonnya kalau saya nak Husain. Oh saja dia guzita duduk tepi ni. Sebab apa dia telefon lah ni. Dia boleh telefon kalau saya nak Husain. Oh faham. Dalam internet tak tahulah Syiah pasal mana tu. Dia boleh telefon. Supaya ada pokok ajar sesat telefon ke COVID lah. Yang ada ke telefon ke COVID? Dia boleh kat dalam internet. Ni pakai serban ni, dia telefon ke COVID, dia tanya COVID berapa mari. Ada juga penyakit ni. Sebab tu saya kata lucunya banyak jenis. Ni kita orang Islam ni dia hidup dengan realiti. Serius orang Islam. Tetamu kalau bab akidah dia tidak wagu lah. Tidak wagu lah. Baik. Di sini dikemukakan pula dalil yang lain, firman Allah. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Suratul Jin ayat 6. Dan sesungguhnya ada beberapa orang. Kita nak terjemah lelaki pun tak apa, tak terjemah pun tak apa. Ada beberapa orang ataupun ada orang-orang dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa orang lah dari kalangan jin. Itu mudah kita terjemah gitu.
tetapi jin itu menjadikan mereka bertambah sesat. Ayat ini, untuk mudah faham, ayat ini sebenarnya dia berkaitan dan ia merupakan kritikan terhadap amalan tradisi masyarakat Arab jahiliah, yang mana mereka ni bergantung maklumat dan juga hal-hal dari sudut menyembuhkan penyakit, dari sudut untuk dapat nasib yang baik di masa hadapan, dia bergantung dengan jin. Kerjaan siapa ni? Ahli sihir, bomoh di zaman Arab jahiliah. Dan kalau kita baca dalam sejarah, masyarakat Arab yang terdiri daripada kabilah-kabilah dan bani-bani tertentu, masing-masing kelompok mereka ada bomoh yang tersendiri. Perkara ni diulah di Dr. As-Salabi dalam kitab Sirah An-Nabawiyah, dia ulas. Maknanya kehidupan masyarakat itu sangat dekat dengan sistem perbomohan itu, sangat dekat dengan sihir itu. Sebenarnya dia tak boleh nak pisah. Jadi ayat ni sebenarnya dia berkait dengan orang-orang kafir ni. Bila dia timbul masalah, nak nikah anak ke, nak berniaga ke luar negara ke, Syam ke, mana-mana ke, dia akan tanya bomoh. Bahkan kalau barang hilang, dia panggil arraf. Bomoh khusus dia panggil arraf. Dia akan pergi tanyalah maklumat, nak ambil maklumat. Maklumat ni maklumat ghaib lah. Jadi bomoh tu dia akan berhubung dengan makhluk halus. Tu jin tu lah, termasuk syaitan, termasuk semualah di sini dalam konteks tafsir ayat ni. Tu. Jadi bila jin itu, makhluk halus peliharaan dia tu, qarin dia tu, sebut sesuatu, dia akan terima seperti wahyu. Misalnya, saya ambil contoh. Ni saya sebut tu, tapi saya nak ambil contoh berlaku di Kelantan kita. Biar agak-agak tu orang mau tengok. Hak tu lah hak berkenaan. Saya ada tu masa dia suruh. Saya pergi nak tahu, kita minat untuk orang nak tengok. Bukan nak bomoh sangat, nak tengok lagu mana. Daripada tu kita iling kepala. Bila dia buat gini, dia bercakap, masa tu dia panggil menurun. Makhluk halus tu masuk dalam tubuh dia. Dia kecek bahasa, bunyi bahasa Fatani. Dia kata semasa saya bercakap ni, awak kena tulis lah. Kita pun stand by tulis. Bunyi lain. Salah satu benda dia suruh carinya, cari kata ija. Kata bahasa tu bomoh ni. Kata ija kena belah buah bagai dalam tu. Bawa dia kata tu lah. Dia nak masuk gambar perempuan, rambut perempuan, nak buat tu. Mana sihir lah ni? Saya marah lah kepada hak dia, bukan tu pamoh tak boleh kata apa dah tu, memang sombak balik tu pamoh tu. Benar kata. Betul lah ulama sebut. Syaitan, jin apa ni, memang dia suka benda kata. Sebab tu bilik air kita pun kena bersih. Kalau mengikut falsafah Islam, kenapa kita ni kena bersih tubuh badan, tempat tinggal, taharah, kebersihan tu separuh daripada iman. Masalah ke hadis tu kita bincang semula lah. Tapi makna dia tu memang diterima semua. Baik, tak apalah. Cuma dari segi falsafah, kenapa Islam ni sangat menganjurkan kebersihan dan mesti bersih dan syarat bersih untuk beribadat? Sebab itu dia ada makna lawan syaitan. Sebab syaitan suka sangat. Sebab itulah mengikut ulama misalnya Ibn Taymiyah sendiri pun sebut. Ibn Taymiyah ni salah seorang yang mahir ilmu ni sebenarnya. Dia kata wanita dalam keadaan haid sangat mudah disihir. Dan orang zaman jahiliah tu, kalau dia nak kena wanita dengan ilmu guna-guna pun, dia tunggu wanita dalam keadaan haid itu. Sebab wanita dalam keadaan haid tu kira-kiranya kotor lah. Kotor tu dari segi kita kata darah tu, banyak perkara dia tak boleh buat masa dia haid itu. Dan tubuh dia pun biasanya lemah. Setengah-setengah perempuan lemah ketika haid itu. Dan kotor tu darah itu tu. Jadi kenapa? Ibn Taymiyah, kenapa jadi syaitan suka sangat? Bomoh pun dia tahu waktu tu lah. Kira-kira waktu yang paling mudah. Sebabnya sesuai dengan syaitan dan iblis. Sebab itulah ada setengah ulama kata, ni antara kritikan, ni saya nak sebut, ni bukan kita nak kritik, cuma ayatnya di kalangan ulama, bagi ulama yang mengatakan bahawa perempuan boleh baca Quran ketika haid, ini antara dia sebutnya. Padahal ketika haid itulah keadaan dia paling mudah untuk diganggu oleh syaitan. Tiba-tiba Quran tak boleh baca, buku gila-gila boleh baca. Tu dia tak sebut ada tunya. Tu tambahan penterjemah tu. Dia sebutnya gitu ya dalam kitab tu. Semua orang lain boleh baca, Quran tak boleh baca. Sedangkan Quran itulah yang menjarakkan kita dengan syaitan, dengan iblis ni. Kerana atas alasan dia tu haid. Ada ulama yang dalil sampingan lah.
Sebab tu boleh baca. Tu. Dalam mazhab Syafi'i pun orang kata tak boleh baca tu pun dia kata boleh kot, tapi kena niat doa. Niat doa ngono go Quran. Hok alif tu kata pula. Dialah aku kat mana nak niat apa Quran tu. Tak sedut ayat nak niat tak niat pun. Awak kata niat doa. Iyalah doa tu Quran tu. Dia kata tak pernah sabar. Sebab saya sebut tu lah nak ayatnya kadang-kadang. Sebab tu kita bila kita baca kitab fiqh ke apa, dia tak boleh ambil semua, kena tengok juga pernah sabar tak pernah sabar. Ni hak Maulana sebut ni, hak dulu sebelum tu tengok saya sebut di masjid telefon kan. Nak ayatnya dalam bab fiqh ni kena faham lah. Ni contoh hak agak keterlaluan. Tak ada air semaya. Ni bukan masalah ni tak ada air semaya, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca, tak boleh bawa, tak boleh qiraah dan tak boleh hamlul Quran pun tak boleh. Tapi jadi boleh kalau kita letak ni, guru saya dulu masa saya sekolah Arab dulu. Boleh letak pen letak dalam Quran, masa bawa Quran tu niat bawa pen. Tak suruh sokol lah. Dia kata awak ngaji dia ni nak ayat je ni. Hak tu guru saya. Bila ngaji Maulana sebut pula dalam kitab. Hak tu lidi. Hak tu dalam kitab. Rupanya guru saya sebut tu dia modify dah riwayat tu. Dia tak pen. Maulana sebut dia kata nak ayatnya fiqh ni bab takalluf lah ni, mengada-ngada dalam buat masalah. Nak ayatnya itulah jadi ulama dalam masalah yang kata awak ambil mana tadi ni Quran. Tak ada wudu ataupun perempuan hikmah dalam keadaan berhadas tak boleh bawa Quran. Jadi boleh bawa kalau letak lidi. Pasal ni letak lidi dalam Quran. Sebatai lidi bukan sonyap hok sebetulnya. Selidi. Jadi kita bawa tu jadi boleh tak boleh dengan niat bawa lidi. Pelik. Lepas tu saya kata tak suka tu. Memang saya pun suka masa Maulana sebut dulu. Maulana kata cuba fikirlah. Sebab tu kita dalam kitab fiqh ni kita pilih. Tak boleh ambil semua. Hak tu kita belajar tujuan nak pilih itulah. Ada ke siapa begitu sekali dah niat bawa lidi warna muka Quran betul benar tu. Atau orang panggil helah tu. Jadi perkara ni tak boleh lah. Tak sah gitu. Jadi kalau kita kata tak boleh tak apalah, mana kita kena terima ni termasuk dalam khilaf. Jangan pula kita mempersendakan kata bid'ah. Masalah khilaf. Hak ulama bincang sama dia tu itu dalam konteks ilmu, secara ilmiahnya. Tak apalah. Tu saja selingit. Cuma hak ni saya nak ayat kat sini berkait dengan ayat ni. Kalau kita tengok dalam kitab tafsir, mula ni mudah hati hadrat, mudah lah ni alhamdulillah. Tapi tu hewak jadi malah pula kita mudah. Buka saja dia punya ayat Quran tafsir berpuluh-puluh, tarik masuk nak ala mana digital. Tak payah pergi kerak buku. Nak ambil rujukan saja pergi kerak buku. Tengok tafsir gini. Antaranya saya nak sebut hak kenal. Hak ni hak saya sebut ni. Maknanya kehidupan masyarakat Arab tu dia sangat sinonim dengan bomoh, dengan sihir. Jadi kehidupan dengan bomoh dan sihir itu dia berkait dengan rijalun minat. Sama ada atas nama rijalul ghaib ke, sama atas nama qarin ke, sama ada atas nama makhluk halus yang dia bela untuk bantu dia dalam urusan perbomohan tu, tak kira lah. Tapi makhluk halus lah. Dalam ayat Quran sebut fazaduhum rahaqa. Bila dia minta pendapat makhluk halus tu, dia akan dengar semua perkara walaupun tak logik pun dia buat juga. Itu maksud rahaqa. Tengok sana anak sebut satu contoh. Suruh cari kata ijah. Waalaikumsalam. Mujur tanya kata orang. Nah, kata orang payah kalah. Tapi tak apa katanya banyak warna. Katanya banyak warna tak apa. Mana kata tu? Dahsyat. Banyaklah kalau saya nak sebut berkait kata tu satu contoh saja. Kalau kita nak sebut setengah-setengah tu pasal tak tergamuk nak sebut berkait dengan perempuan. Hak kata pada perempuan. Orang ambil tu. Ni nak sihir perempuan tu. Saya kata kepada itulah dia buat, dia kata kuku mana pun aku mari ni bukan nak sokong, cuma aku nak ayat ni perbuatan tu haram. Mu nak pakai tak saya pakai ikut. Kadang-kadang saya kita pun tak pakai kita. Nak ke mana? Dia pakai tu bomo. Tapi kita sebut nak lepas dosa kita tu. Kalau tak sebut kita dosa pula. Jadi bodoh lah. Nak buat ni kena pergi ambil. Kena pergi ambil tanah kubur. Kubur ni ada tu oli dalam tu. Tak boleh kubur-kubur ganti taksi tak boleh.
Tengok cara dia. Kan susah tu. Kena kita tanya kubur ni ada tu dia. Sebab tu dulu kubur tu kenali, oh memang meriah benar. Ma'mur. Kubur tu kenali dulu. Anak nak periksa hati-hati lah. Mak saya cerita, penuh kubur tu kenali. Dia ambil basuh batu nasir, tak ada air. Kita pun tak pernah bunyi tu kenali masuk periksa. Ada bunyi? Tak ada bunyi. Ngaji alim yang ngekira. Itulah. Jadi bodoh. Rahaka ni kalau kita jadi bodoh, tak boleh guna dah akal yang waras. Benda tak nak sabar buat juga. Apa? Nak ikut tu. Kalau tidak, tak jadi. Banyak orang Islam yang betul benar. Bila dia terima ilmu tu, ijazah kata tak boleh baca Fatihah dengan lengkap, mesti buai satu huruf. Dia amal tu sampai bila-bila. Tak cakap ayat. Saya ayat dia tak boleh tu ayah. Dosa besar ni. Kalau anggap halal jadi kafir ni. Dia kata kalau bubuh lekat tidak mujarab. Pegang dia sebut. Tak sewi tertipu lagu mana. Tu ayah ni dalam perbomah, salah satu bomah dia ni orang-orang boxing. Dia ambil azimat dengan dia, ambil ilmu dengan dia. Anak dia kaki tu besar lengai, tak pernah kalah boxing yang dia. Saya kenal anak dia, masuk dalam majalah, ambil ilmu dengan dia. Tak tahu sewi dia tertipu lagu mana. Syaitan buat begitu. Maknanya kalau berlaku keting orang besar pun tak sakit dia. Masa apa masuk majalah anak dia hebat, menang semua ni. Kita kata boxing. Anak dia lah. Tak ramai lah boxing. Banyak mana boleh piti dia. Ingat saya sebut dulu, dia lah. Mana azimah dia itu dia kena renew 3 bulan sekali. Kalau rotek ni kita kata sekali setahun je. Ni kena renew 3 bulan sekali. Baru nak masuk balik power tu. Dia masuk waktu dia masuk power tu, dia tubik 300 kat di sana. Mana banyak kalau 10 orang setahun. Lepas tu setiap orang tu kena 4 kali setahun. Saya kata petih lah. Padahal tak buah pun ada dia ambil. Perempuan dia buat ikat pinggir. Saya kata mak cik amal lagu mana ni. Dia kata kalau nampak kastel nak sekat beras dia hok mari lori enggak, dia pegang tu ada dia baca tertentu. Jadi kastel tu lepas dia kata. Tengok. Dia ambil untuk umur Tuhan ni pun renew 3 kali 4 kali setahun kok. Sekali tu 300 kok. Mak cik ni janda kaya lah dia rumah saja. Saya gili kepala, saya kata pada anak saudara dia tak ni. Ni kita tu ni, itu panggil istiazah lah tu. Minta berlindung. Mana jadi lepas semua tu bawa beras tanpa lesen. Tapi anak tahu dia kata dok saat dia tipu tu. Dia rasuah, dia duit ke dia jaga. Anak tahu dia ni ngapa Quran, ngaji habis Darul Hadis. Sama pakai Jordan anak tahu dia. Nak apa? Walaupun anak dawa ngaji pun dia tak percaya lagi ke anak dawa dia. Anak dawa ayat dia kata tak boleh syirik, tak pakai. Nak buat macam mana manusia ni? Ni lah kita dah bincang. Maknanya apa yang disebut dalam kitab ni, apa yang berlaku di zaman jahiliah, benda tu tidak jauh pun daripada kita sebenarnya. Cuma kita tak buat tu hal, tapi orang lain buat. Maknanya perkara ni hidup dalam masyarakat umat Islam. Lepas tu lagu mana tu dia mati. Itulah kita pusing tu. Kalau kena anak-anak kita sedih kat lah gitu tu. Sebab ustaz tadi tu ngomong darah dia. Tali pengen, udah pengen, butut-butut kalau jual di Medan tak laku tu. Tapi dah ada power tu. Pakai semua kalau nak pergi ambil buah hadis dia. Anak dia tu sedih anak darah dia. Sebab apa? Sebab mak darah dia tu lah bantu dia. Masa dia ngaji, tu dia sedih tu. Tiba-tiba jadi lagu tu. Tu. Syirik ni syirik akbar ni, bukan syirik kecil ni. Syirik akbar ni hati-hati. Mana kalau berlaku dia rosak akidah. Makna kalau mati dalam keadaan tak sempat bertaubat, mati dalam keadaan tidak Islam. Tu syirik. Sebab tu kita jangan rasa sombong, jangan rasa ego dalam bab ni. Kena terima pandangan ulama. Tak ada untung pun kita nak berdegil dalam masalah ni. Tak ada untung. Cuba tengok syarah dia waktu lebih kurang saya sebut tadi. Nah, syarah pada ayat ni. Cuba tengok. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah ni, jika mereka singgah di suatu lembah, di suatu wadi atau tempat yang menyeramkan, yang dianggap keraslah, mereka minta perlindungan kepada pemimpin jin dari gangguan anak buahnya. Kalau kita pun ada, kalau lalu bawa pokok jemaah, minta nak lalu, anak cucu nak lalu, anak cucu apa, anak cucu, minta anak cucu nak lalu, kadang-kadang macam-macam lah.
baca. Kan ada Melayu kita. Mak itu sekurang-kurangnya bunga-bunga tak ada. Kalau tidak buah pun ada tu pelakuan tu. Malah nak cerita lah, okay, sebelum ni saya cerita, okay? Kita budak-budak rumah. Itulah antara Jalan Wakastai dengan istana. Ke dulu dia situ hutan tu. Hak tua-tua ni, bukan tua, hak lama-lama ni dia boleh tahulah. Maknanya antara jalan tu kenali sekarang ni, Jalan Wakastai dengan istana air mata tu, istana negeri tu, dia sebenarnya hutan tebal tu. Situlah rumah tok saya ni. Tempat orang Noreh ketuk. Lepas tu hutan tebal. Takut nak masuk sangat. Kita duk ambil orang ketuk. Hak tu saya terkejut tu. Bila kita mengajar ni baru tahu lagu ni. Jumpa sama tu. Dia panggil macam sakut air ada telur. Lepas tu ada air. Hak masuk dah air golek masuk dah. Ada rokok. Ada beberapa barang yang lain. Kain kuning. Dia buku. Tak tahu apa satu tu. Tengok kita budak-budak tengok. Tak terliur lain. Terliur air tu. Ingat saya royak ketuk saya tu kan. Saya kata jangan makan tu. Dia kata mana duduk. Dia bocok kan. Ingat saya sebut sebelum ni. Dia kambuh semua. Dia kata lepas ni kalau jumpa ni royak ketuk lah. Pokok jamu cuma memang ada besar semua. Kita boleh masuk 2 orang dalam dia pokok tu dia besar, lepas tu dia teluk gitu. Kita boleh tidur dalam tu. Besar semua. Situ tempat pemujaan. Kita tak tahu muka budak-budak. Tapi bila kita ngaji, rupanya berlaku dekat dengan kita. Ahli belakang rumah tok saya. Air Kelantan itu. Ahli belakang tu rumah tok saya. Patah adalah beberapa buah rumah lain. Kau tu hutan tebal. Kawasan tu hutan tebal. Bila belajar hadis mulanya tengok, kata rupanya dekat sangat dengan kita ni perbuatan syirik ni. Berlaku dalam masyarakat kita. Tu. Apa tu? Minta berlindung tak sewi mana makhluk Allah tu ganggu kacau. Jadi kena puja dia lah. Kena wi makan. Saya nak tanya di kalangan puak kita, ada pernah tengok ke lagu mana cara dia wi makan ke makhluk dia pera? Pernah tengok? Saya pernah tengok. Dia wi ku celah kaki. Orang tua dah, mati dah dia. Bodoh lah nampak Masa tu saya dia jauh apa tengok. Saya pergi rumah dia, muka kita main rumah dia, muka dia orang tua dia baik. Pergi nak coklat je. Ke apa? Ya, pergi tu kebetulan dia duk makan gitu. Hak makan itik serati bos ni kita tengok sama dah. Dia pakak, dia kembal atau kembal. Dia ikat sini, dia akak tu, lepas tu dia ikat kain tu. Dia duk celah kaki, dia letak nasi celah kaki tu. Dia tunduk, dia makan, dia haluk ke bawah tu. Kita kata ni nanti apa kerja lagu ni. Saya tengok pelik kayak kamu. Kata pelik nenek tu. Kata wak kerja. Kejut mah. Jangan gila lepas ni lagi. Rupanya orang ma'ruf dia tu merah. Dia duk makan pada makhluk halus dia. Perbuatan tu sampai jahiliah biasa. Jadi orang kita memang ada perangai kita. Orang tua kita tu. Apa tu? Nak minta sesuatu. Macam-macam lah mak saya sebutnya dia tu. Dia nyoba bomah medu panggil. Lepas tu dia ni dulu memang dia orang comel. Rupanya adalah maksud, dia ada maksud dia. Maknanya dia nak ambil manfaat dengan makhluk halus. Jadi dia kena ikutlah kena makhluk halus. Kena puja, kena makan. Nasi tu tengah basah lagi. Tu. Kalau kita istilah nasi tangah pun lagu tu lah juga. Tu saya tengok sendiri. Tapi kita tak tahu apa bila kita belajar hadis kata benda aku duk keliling benda ni. Tu syirik tu kan. Cuma di sini dia sebut ringkas kan. Tak apa saya baca dulu. Perbuatan mereka ini menambah rasa takut pada diri sendiri dan menjadikan jin pertama sombong. Sebab apa? Dia telah berjaya menyesatkan manusia serta melampaui batas. Kerana jin tu dia rasa dia rasa dia mempunyai kelebihan sebab dia berjaya menipu manusia. Baik. Kalau kita tengok dalam tafsir-tafsir memang ada disebut. Peringkat pertama cuba tengok. Bila dia pergi ke tempat seram, ke tempat yang takut, ke lembah tak ada orang, dia akan minta keselamatan daripada jin. Hak duk jaga kawasan tu. Hak duk jaga kawasan tu lah. Dia ada jin jaga kawasan tu. Jadi saya tengok anak-anak jahiliah pun ada lagi lah ni. Hak duduk promosi ke jaga kawasan tu kan. Ni bobok dia ni. Bobok dia. Memang dia mari sin juga kali bobok dia ni, bobok jahiliah ni. Memang bila dia di kawasan tu dia ada dalam akidah ni, hak jaga kawasan ni kita kena buat baik pada dia. Sini tak sebut. Dia buat jamuan untuk makhluk tu. Jamu yang bentuk macam mana? Buah-buahan, makanan tertentu.
Adalah benda-benda berharga, kadang-kadang setengah tu dia letak barang kemas situ. Dia tu kebah kau dia jaga kawasan tu, pak hidup. Tu cara dia. Noyaknya sesak ya. Apa? Jadi sebenarnya perkara tu jadi orang panggil akal manusia yang asalnya Allah cipta secara khusus untuk berfungsi mengangkat manusia jadi tinggi dari segi martabat, berfikir dengan waras, jadi tak ada. Duk ikut benda hak tidak guna akal. Sebab tu saya kata, guna gambar tu kenali, nak melarikan peniaga letak dalam kedai, ni ada unsur-unsur ni dalam belakang, tak boleh lah. Jangan buat kerja gitu. Akhir sekali duk rasa duk gantung hak tu tak sedap. Orang panggil pergi kursus niaga, tak segi dah apa ada hak ni dah. Jadi kalau kebetulan maju sungguh, lagi dahsyat dia kena, lagi dahsyat. Lagi sesak dia. Tiba-tiba lepas letak gambar tu melaju, kau maju ke dah? Kebetulannya gitu. Sudah. Jolah sungguh lah. Dia pun patut step ke saya dia pula. Aku jadi dia. Tahun ni saja tu tengok cash flow berapa sehari. Lepas tu bila cukup sebab tengok pertambah berlaku. Nilai dengan bulan-bulan sebelum. 3 bulan selepas tu begini. Syaitan nak tipu lah. Kadang-kadang Allah nak uji seorang dia jadi sesat lagi dengan sebab tu. Kebetulan jadi. Ada dalam kitab sebut. Hak bomoh hak orang rugi kadang-kadang 2-3 kali ya daripada kadang-kadang daripada 100 orang jumpa sekali 2 kali ya berjaya, tapi pakak gi 98 kali lagi tak berjaya pun tak nampak dah tu. Tu maknanya tak gunakan tu contoh kebodohan yang nyata. Saya tak malas sebutlah kapan mana dia sekitar kawasan Persimah tu. Seorang ustazah ni. Dia nak pergi, dia hilang kereta dia kena curi. Dan seorang lagi tu binatang kambing ke gitu cerita lama. Saya minta nak pergi nak tengok nak kenal tu mama. Pergi motor tu besar motor mama. Kereta dia besar, kata kaya tu mama. Tak kaya mana? Pergi 2 orang tu berapa ratus, baik 150 seorang. 2 orang, gak beratur ni kiri belakang ni ada lagi. Gapo dia buat? Saya ada tu. Ingat lagi, dia suruh kita minum air tu laut dia tak dalam bekas apa-apa ke dia. Okay, air tu dia rasa masam-masam sikit. Nak tahu hidup atau lah tak ada kan boleh buah air. Kurang air tamu. Kata ni baik untuk kesihatan. Enggak beri nama tu. Dulu kan ada ke ramai ke. Rumah dia besar, dia lama, dia perah besar. Minum kita rasa masam. Ingat lagi. Lepas tu dia buat. Lagu mana dia pun. Dia minta maklum ya. Barang itu lah. Kalau hak kambing tu kambing warna gini. Dia oyak gini. Dia tak dapat balik gini kata. Kambing ni ada lagi sini. Dia gitu ya dia oyaknya. Saya kata lagu ni tu omong ni. Patu kereta kata tak ada dah dia kereta dia belah buat spare part gini. Patu gapo dia boleh. Nak klik tu pakai olah 150 ya seorang. Dah lah kereta hilang. Yang kebah duit pula situ. Gapo dia gitu. Tak ada apa. Kalau orang Arab dulu khusus untuk kih hilang bagi dia panggil arraf dia panggil. Arab jahiliah dulu. Benar tu lah saya tengok. Tu jadi benar-benar gitu kita mari mikir Allah kata masyarakat kita jauh. Enggak orang-orang lagu ni ada saja perkara sesat jadi sesat lalu. Duk tunggu masa. Cuba tengok faedah tu. Haram meminta perlindungan kepada selain Allah. Jadi minta perlindungan itu kadang-kadang dengan bahasa, kadang-kadang dengan bahan-bahan tertentu yang kita sebut sebagai tangkal dan azimat itu tak boleh. Baik. Sebelum saya baca faedah. Kalau kita baca tentang agama, mana-mana agama, semua ada ni. Agama Hindu, semua ada unsur-unsur azimat. Setengah tu di pintu rumah letak dah. Cermin. Letak ke apa lagi? Hak cermin tu lucu saya baca. Cermin tu apa letak? Mana kalau makhluk halus, saya tak ajak mari dia tengok cermin, dia nampak muka dia dia lari. Dia ingat hantu ni bodoh gitu. Hantu bercerdik pada mu kata. Dia tahu dah cermin ada takut lain. Tahu tu ya sebenarnya. Kita pun nak suka so. Memang boleh kata ada tu. Mana-mana agama kalau ada sebuku lah. Tentang azimah. Azimah hari Jumaat lain, azimah hari ni lain, azimah 10 Maret lain, azimah lain penuh buku. Dia buat dengan gambar raja begini. Tapi semua tu ada nama imam-imam dia. Saya buya ni kepada Ustaz Amir Fatih. Anak Doktor apa ni cikgu saya kita ni. Suruh dia baca buku tu.
Terkejut dia. Oh, kata ada memel lah. Syiah ni memel Abad Azimat ni kan. Oh, jahiliah tu. Okay. Jadi kita umat Islam ni kenapa terdedah begitu? Bagi saya mudah. Sebab sampai hidup umat Islam kita, datuk nenek moyang kita jauh daripada pengajian hadis, pengajian tafsir. Dia hanya duduk belajar tajwid saja. Tu punca dia. Jadi Quran tu ambil dari sudut tertentu. Lepas tu Yasin baca, ayat kursi, ayat Sibudina, hak ni kerana nak mohon rezeki, hak ni nak batu. Hak ni kerana ada amalan ritual khusus malam Jumaat tu. Tidak lebih pada tu. Quran yang diambil manfaat. Jadi kalau sekadar itu ambil manfaat, dia tidak boleh merubah masyarakat, dia tidak boleh membentuk peribadi umat Islam. Kalau sekadar tu saja diambil Quran itu. Sebab itulah kita nak bahawa Quran ni perlu ditafsir, tadabbur, perlu dibuat kajian. Kalau nak belajar apa-apa ilmu Islam pun, masa tadabbur tu dia akan sentuh lah. Sentuh secara umum pun tak apa. Tapi dengan pakej yang lengkap. Sebab dalam Quran tu semua ada. Haram meminta perlindungan kepada selain Allah. Yang kedua, sesiapa yang berlindung kepada selain Allah, maka Allah akan menghina orang tersebut. Jadi hina, jadi akal, jadi tak cerdik, jadi bodoh, teruk kadang-kadang hidup. Tak ada berkat, Allah tak beri rahmat, macam-macam lah. Hidup jadi tak tenang. Banyak yang saya pergi, biarlah. Tak apalah saya sebut lah. Ada setengah-setengah. Kalau saya dulu gambar Khomeini, gambar Khomeini ni pasal poket tak tidur. Ni gambar Habib Omar, ada setengah-setengah gambar Habib Omar. Tengok ni letak, siapa letak bawah batas tidur. Bilik air tak bawa masuk. Ada. Bahaya-bahaya belaka tu. Perbuatan tu tak boleh gitu. Pada kita umat Islam Quran pun kita tak letak atas rasa untuk kita baca. Nabi suruh baca sebelum tidur. Ada wudu, ada baca doa-doa tu. Bukan suruh letak Quran tepi kepala tu. Ni letak gambar Habib Omar. Patut mimpi kursi-kursi pun. Masa saya pergi tu dia tak nikah lagi. Sedih lah kita ni. Benar ni ada kitab pada cerita sejarah umat Islam sesat dalam kisah orang soleh ni memang banyak. Ni yang kita tengok sedih. Walaupun tak kena keluarga kita pun, tapi orang Islam tu kita akan rasa sedih. Saya mungkin awak bila kena penyakit ni ke payah. Pengalaman Maulana kita dalam berhadapan dengan Syiah, orang kena dah Syiah, bila dipanggil untuk dia kaunseling lah, kira-kira tak boleh. Sebab dia jadi akidah keras. Orang panggil sudah tunjang tu, sudah masuk sampai ke dalam, jauh dah pergi. Dia tak boleh jawab, dia senyap supaya kita kecek seorang jadi. Dia tak bagi respon apa. Tu penyakit akidah. Dia tak boleh jawab pun tetap yakin benar. Akhir sekali dia diam saja. Kita kecek seorang sejarah je pakai tobik gitu. Tu pengalaman kaunselor-kaunselor yang cuba nak kaunseling orang-orang yang ada masalah dalam bab akidah ni. Sebab itulah jangan jadi sampai situ lah. Sebab tu dia kena bertindak cepat. Pihak kerajaan yang ada otoriti ni, masa butir tu lagi dia kena buat, lalu dah kamu katak dia hacur butir dia. Ni sampai jadi besar buah. Tu payah lah kalau sampai pergi kat tu. Tiba-tiba orang otoriti pula kata tak sesak lagi. Nak tanggung, nak nanti tubik buah baru nak kata buah gapo, pokok gapo. Tak nanti kau demo kawal pun boleh gitu. Orang otoriti agama hak duduk pegang jawatan dibayar gaji tu, dia kena reti, tengok butir dia tahu dah ni butir dia, baru boleh jadi orang bahagian pertanian, pegawai besar. Ni pegawai pertanian, orang tanya butir ke apa? Nantilah tanya kita, nanti tubik buah kita ya. Nanti sesak dulu baru nak bertindak. Padahalnya ulama kita tulis buku dah ajaran sesat ni. Ni saya nak sebut contoh buku ni. Bagus buku ni. Ada terjemah dalam bahasa Melayu Indonesia. Ensiklopedia Mazhab-mazhab dan Agama. Mawsu'atul Adyan wal Mazahib al-Mu'asirah. Tajuk buku tu. Lah ni 2 jilid. Dulu masa saya baca dulu hak sejilid, lepas tu dia kembang ke buku tu, dia tambah maklumat jadi 2 jilid. Ensiklopedia Agama-agama dan Mazhab. Dia bincang semua. Menariknya buku tu, sebab dulu Maulana suruh buat sukatan untuk pelajar dulu. Kita guna, saya mengajar sebelum ada kitab lain, kita guna itu. Bagusnya sebab apa dia? Contohnya Berelwi ni contoh. Apa takrif, siapa pengasas dia? Berelwi ni ajaran paling besar yang dominan lah. Apa dia? Lepas tu ajaran dia apa dia? Dalam banyak-banyak ajaran ni, apa punca dia? Hak tu kita nak tahu. Punca tu lah kita panggil butir tunas itu.
Jadi awak bila nak pegang jawatan dalam bab akidah, jadi orang berautoriti agama lah, awak kena tahu tu. Mana orang pakar sungguh, dia tengok putih, dia tahu dah ni dia akan bawa pada syirik. Misalnya ulama tawassul kepada orang mati. Memanglah kita kata tawassul mati, kita boleh berhadap kata, boleh kata, tapi dia bawa pergi ke mana? Tu tak boleh. Itu maksudnya. Baik, seterusnya, berlindung kepada selain Allah akan mendatangkan rasa takut dan kelemahan. Lemah ni dari sudut minda. Bahkan setengah ulama dalam kitab-kitab namanya tubuh pun jadi lemah. Dia gini, ni kalau mengikut dulu sebelum saya baca ni, dia Maulana pada sebut, sebenarnya ingat lagi masa belajar. Maulana kata jangan terlibatlah dengan makhluk halus. Sebab ulama kata orang yang terlibat dengan makhluk halus ni tutup bomo lah. Duk ambil dia, duk berkawin dengan dia sampai dia masuk dalam tubuh. Memang, tapi ni bukan hadis. Ulama kata dia boleh tumpul akal. Lepas tu dia boleh melemahkan tubuh. Kalau perempuan mengandung, kerap kali dimasuki oleh makhluk halus dalam tubuh dia, dia boleh menjejahkan kesihatan janin itu. Ulama sebut, ni bukan hadis tapi pengalaman ulama. Sebab tu ulama berhati-hati tu dalam bab ni. Ikut tok bomo bui makan. Nak misalnya, benda kotor makan. Ada tu nak hati kera. Nak hati kera tak boleh ambil pergi tu, mampu kerahlah kera tu, kena bunuh dulu kera tu. Ambil tu kena bakar. Biar itu tempat tu tumbuk, buat macam kopi, minum air. Buat ni. Buat. Saya kata Allah tak mikir ras. Mana macam mana? Dia kata ustaz tak apa, ustaz sakit, kita sakit dia tu. Alasan dia. Tak apalah, naknya begitu. Baik, dia mudah ya. Kalau bomoh Islam sungguh hak erti syariah, dia tak buat benda-benda lagu tu. Orang panggil sistem, orang panggil rawatan cara Islam, tak ada unsur-unsur kotor. Memang tak ada. Kalau ada tu tidak. Sebaliknya berlindung hanya kepada Allah, bergantung kepada Allah, minta kepada Allah, mendampingi Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadat-ibadat yang sabit dan sesunnah. Hak tu dia menimbulkan ketenangan dalam hati. Dia jadi tenang. Mana kalau sakit pun hati tenang. Sakit pun tak terjejah hubungan dengan Allah. Semaya tak tinggal. Sakit tapi ibadat tak terjejah. Apa? Hati tenang. Ni kalau orang bergantung pada Allah. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi bila Nabi SAW targhib, tazkir mereka, tanam semangat cinta Allah, tanam semangat bergantung pada Allah. Jangan minta tolong dengan manusia. Secara umum kenyataan itu sahabat faham, tapi dia kata kita selepas ni kita nak kurangkan minta tolong dengan manusia, walaupun perkara itu harus. Sebab bagi sahabat, bila kita banyak minta tolong dengan manusia, jadi kurang hubungan kita dengan Allah. Saya nawakal misalnya, dia kata aku kalau kayu cemeti aku jatuh daripada kuda, aku akan turun ambil sendiri. Aku tak akan minta tolong orang ambil. Ayatnya nak jaga hubungan kita dengan Allah. Jadi hubungan dengan manusia, dia ada bab-bab dia. Hubungan dengan Allah, dia ada bab dia. Siapa begitu sekali. Semua ni adalah untuk tahqiqut tauhid, nak memurnikan tauhid. Siapa begitu sekali. Cuba bayangkan orang yang begini keadaan tauhid dia tak takut siapa, dia hanya takut pada Allah. Dia tak takut pada orang yang mencela dia dalam penyebaran agama. Jadi semua sahabat. Sahabat ni hormat kau orang, tapi dia tak takut kau orang. Sahabat ni dia memuliakan kau orang, tapi tidak sampai peringkat melampau. Apa tu? Sebab pendidikan tu siapa molek. Pendidikan tu siapa molek pada mereka dengan cara yang betul. Sebab tu kita tidak menjadi satu fenomena lah. Bahaya juga kadang-kadang terlalu lebih-lebih sangat. Sekat ibu bapa sudahlah nak siapa nak cium tangan lebih-lebih dah. Akhir sekali tu mempah kaki. Cium kaki tak apa. Adalah wak mari dari kitab. Dak Nabi lah, mana Nabi amat. Patut kalau adalah disebut sahabat, ada sahabat cium kaki Nabi, dak sahabat hak besar lah kan. Jadi amal lah kau tu. Kau ada berlaku sekali-sekala di luar daripada kawalan. Tu cerita lagu mana? Kena ambil kira lah. Ni ada berlaku sekali, kita nak bawa sebagai hukum pada masyarakat. Padahal saya nak bakar, tak buat gitu. Tu tak pandai ambil maklumat.
Jadi sesat tu kita kalau buat gitu. Sebab tu kita kena tengok ulama, kena tengok sahabat. Hak ramal lah ke mana. Kalau ada berlaku, sebab tu dalam istilah kalau kita belajar, dia ada istilah dia panggil waqi'atul hal. Waqi'atul hal ni kisah terpencil, berlaku sekali-sekala. Tak boleh jadi panduan tu. Waqi'iyah, juz'iyah pun dia guna juga istilah. Kes yang terpencil, berlaku sekali, dua kali. Hak tu tak boleh jadi panduan untuk umum. Tak boleh. Tu dia ada sebab tu kalau kita mengaji secara sistematik kita akan nampak lah. Akan nampak. Supaya Nabi semaya atas mimbar lah. Nah, lepas tu ada ke? Maya atas mimbar ni. Mimbar ada belakang masjid. Apa dak kan? Bapak orang faham. Hak tu berlaku berapa kali? Sekali, dua kali gitu ya. Tu pun sahabat faham. Nak ayat ke dia maya tu nak tunjuk, nak mengajar. Sebab tu Imam Syafi'i kata, kalau sekarang ni pun boleh. Imam Syafi'i kata nak mengajar atas mimbar. Tapi kalau ada maksud yang sama, nak mengajar masyarakat. Tapi sistem pendidikan sekarang ni dia berubah dah. Dia tidak mengajar masa tu dah. Dia ada kelas khusus, kelas fardu ain. Hak Nabi dulu dah. Nabi nak mengajar masyarakat semaya, dia semaya zuhur nanti. Masa tu ambil pendidikan. Sahabat tengok Nabi semaya, tengok tu. Banyak pula keluar hukum daripada hadis. Tak apa gerak tekuk banyak, tak apa gerak, tak patah maya. Hati ya jaga dada, jangan lari pada kiblat. Mana gerak sama mata tengok dah Nabi tu, jadi tak tengok tempat sujud pun tak apa. Tu banyak pula hukum fiqh keluar situ. Banyak kelebihan. Baik, yang kelima, penetapan tentang keberadaan jin. Jin ni ada, tetapi dia serupa manusia. Tak ada kelebihan apa pun. Tak boleh kita nak minta tolong dengan dia dalam hal-hal yang dia tak mampu buat, di luar bidang kuasa dia. Jin ni termasuk makhluk yang mukallaf. Di antara jin ada laki, ada jantina juga. Jin ni ada jantina dia. Berdasar pada hadis, berdasar pada dia punya ayat ni, ulama buat kesimpulan dia. Jadi kalau nak tahu secara detail, Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar tulis kitab khusus tentang jin, sebuah kitab 100 muka surat lebih. Malaikat pun dia buat kitab khusus pula. Bagus juga tu kalau baca. Dah ni ada terjemahan dalam bahasa Melayu Indonesia. Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar. Kalau berkenaan dengan jin, dia bawa semua ayat-ayat tentang jin, hadis-hadis tentang jin, dan dia sebut konsep jin, hubungan malaikat dengan manusia. Kalau kita nak berinteraksi dengan malaikat, kadar mana yang boleh, kadar mana yang tak boleh. Boleh ke tidak kita nak akses maklumat direct dengan Jibril? Semua dia bicara. Apa bicara tu? Sebab ada apa-apa, ada salah dakwa, dia boleh ambil maklumat dengan Jibril ni. Ambil maklumat dengan Jibril. Dia direct pergi ke pejabat pendidikan. Enggak Jibril ke bahagian pendidikan tu. Ambil maklumat situ. Apa? Dia gini mudah lah. Dia ni saya kata mudah sebab ulama sebut. Apa kan jadi setengah-setengah pemimpin ajar salah ni kuat sangat mimpi ni. Acak sangat jumpa Nabi ni. Lepas tu boleh akses maklumat dengan malaikat tertentu. Apa? Dia nak. Dia nak menimbulkan ta'assub pengikut pada. Tu dia sebenarnya. Kalau Nabi dulu wahyu, dia nak kata wahyu tak boleh lah. Kan Nabi kan, mimpi Nabi ni juz'un minal wahyi. Mimpi Nabi ni sebahagian daripada wahyu. Bukan Quran saja wahyu. Hak Nabi mimpi pun wahyu juga. Semua wahyu. Jadi dia nak kata Quran tak boleh lah. Mimpi jumpa Nabi, mimpi jumpa Jibril, mimpi jumpa malaikat ni. Siapa mereka? Mimpi jumpa Tuhan pun ada. Apa tu? Nak ayatnya dia dekat dengan Tuhan. Kalau nak ikut akulah orang lain, hak tu ustaz tu ngajar hadis tak mimpi kalau apa. Tidur pun kita juga tapi tak mimpi-mimpi. Ulama hadis kalau dia mimpi tak ayat kau kadang-kadang dia ayatkan anak murid dia. Lepas tu doa pula, ya Allah janganlah kelebihan begini, takut orang silap faham. Tu orang panggil wali Allah sungguh. Tidak jual pasal malam mimpi dia tu lah. Benda-benda gitu kita kena cepat tu bagaimana kita tengok. Orang yang nampak baik kita tengok cara hidup dia macam mana. Kalau tak serupa dengan Nabi, berhati-hati. Ada seorang penceramah hebat lah. Ni cerita tahu bila Ki Anwar Ibrahim ketika dia mula dipecat, tahu bila? 90 lebih dah. 97 98 gitu dah, tak silap lah. Lebih kurang tu lah. Ada seorang pengkuliah penceramah tu, dia ni pensyarah universiti. Anwar Ibrahim tak ajar gitu, dia tu lebih-lebih. Ana dengar sendiri tu. Dia kata sekarang ni
Mana dia ceramah tu dia sedang puji Datuk Seri Anwar. Lepas tu dia puji siapa satu tahap, dia kata, saya yakin Imam Mahdi akan muncul dan Allah sedang menyiapkan dia. Daripada ucapan dia tu, dia cuba nak menyatakan Anwar Ibrahim itulah Imam Mahdi. Dan beberapa orang yang saya tunjuk itu, dia kata memang kita akan faham gitu. Jadi kita pun tanya khabar, bagaimana ni ustaz ni sebelum ni. Padahal Anwar Ibrahim tak ajar gitu. Dia tak asuk doa tu sampai mereka gitu, dia kata. Allah sedang menyiapkan dia. Dengan dia sebab apa ya kita kata, sebab dia kata Allah sedang menyiapkan dia. Allah sedang membentuk kekentalan hati dia. Tengok Allah masuk ke dia dalam penjara beberapa kali. Siapa dia tu? Nampak sangat dia nak pergi ke arah tu. Orang lagu ni ke anak perhati lah. Sahabat-sahabat anak perhati tengok, oh rupanya dia ada masalah. Dia pergi ke seorang masjid, dia berzikir tengah malam pelik. Lepas tu dia terlibat dengan masalah perempuan, ditangkap beberapa kali. Ada masalah. Kita kata Allah betul bahaya. Ana sebut nama Datuk Seri Anwar tu, nama Datuk Seri Anwar tu tak terlibat dia tu masalah. Kejut kita dulu. Allah sedang menyiapkan dia untuk dia keluar sebagai Imamul Mahdi. Sebabnya ulama kata orang yang sering dakwa Imam Mahdi akan muncul gini-gini tu, kena berhati-hati. Kalau ulama Islam dia tak kecek barang tu. Barang tu barang siapa masa dia tubik. Tak perlu tunggu, tak perlu kaji siapa. Sebab kita tengok ada salah ni arkan, ada juga konsep Imam Mahdi. Imam Mahdi Syiah lagi dahsyat. Boleh kata apa yang nak sangat Imam Mahdi? Nak kelebihan itulah. Kelebihan kelompok kita. Nak ayat masjid kita ni hebat. Nabi mari zikir di masjid kita. Nak ayat ke dia? Nak ayat masjid kita hebat. Masjid Muhammadi tak lagi. Padahal nama Muhammad dia tu. Ni orang panggil Ustaz Tolul. Kalau istilah Syekh Hussein Al-Atas, dia ni pokok Ustaz Bebalism. Bebal. Bebal ni pokok bebal. Tapi dia berani tu buat apa? Sebab tak ada orang bertindak. Tak ada apa dia boleh kedam oleh orang sanjung dia walaupun dia kecek sampai tahap tu. Orang otoriti agama pun tak kata apa, dia biar begitu saja. Itu masalah dia. Boleh sebut begitu. Nak naik masjid dia tu. Bata anak biasa anak sebut pada nombor anak tu kasar. Kalau anak kata gini, cuba kalau anak kata gini. Mari Nabi mari. Anak. Lepas tu dia minta anak pergi, mari dia. Anak tak sibuk. Sebab anak sibuk. Agak-agak entah terima kau tak. Senyap lah aku tak berani kata. Sebab lepas lah anak kau dia kata terima, dia kata entah lah anak murid anak paling bodoh. Kalau entah terima, kalau entah percaya. Jadi tak berani nak jawab tu, jadi kalah tu. Tapi anak murid ni ramah jenis gitu. Dia percaya belakang tu gua ayat gapo. Sebab tu anak sebut tu maknanya bukan anak nak suruh kata sesak dia, tapi kena berhati-hati kalau ada tanda-tanda tu. Sebab kalau umat Islam supaya Malaysia dia tak fikir benda gitu tu. Kita terimalah hadis tentang Mahdi. Tapi benda tu perkara gaib. Cuma Nabi sebut maklumat sikit benar. Keturunan aku. Patah adalah bersebut perkara gitu ya. Ni masalah tempat-tempat kita ni bahaya ni. Dia sebenarnya perempuan ni lah asal ni. Penyakit isti'azah ni memang hidup dalam kelompok dia. Sekarang ni cuba nak bawa Imam Mahdi tu orang Malaysia. Malaysia pula, sedihnya kita terasa hati juga, kita tidak Kelantan. Kata bunyi gialah ke utara Imam Mahdi. Lepas tu masalah dia mari tu duduk atas bukit. Tengok cara dia buat. Orang boleh terima. Tak ada siapa pun mahu. Dia tetap boleh kuliah mana, tauliah pun tak tarik. Kalau lagu ni hadirat naya kepada kita masyarakat awam ni. Tak apalah kita kata kita mari semua hari paksi ni tak. Kadang-kadang masa batal tak khabar lagi mari tutup. Noyaknya mari nya. Dia tak khabar kata tak ada kelas mari. Noyaknya rajinnya. Tak kena nyakit pok kita duk mari ngaji semua hadis dengan tafsir. Anak kita duk mesti tu lagu mana. Sidlan ni kalau ikut kajian gerakan sesak ini dalam pelbagai izm, pelbagai fahaman, gerakan pemikiran yang sesak ni, dia tidak turun ke kampung, dia pergi ke universiti. Sebab kalau dia berjaya merosakkan pemikiran seorang sahaja pelajar yang cerdik, dia akan boleh menguasai satu keluarga.
Dan boleh jadi satu kampung. Sebab tu dia target di sana. Gak anak kita pergi tu sejauh mana kekuatan akidah. Pemahaman akidah yang jelas tu tahap mana. Sebab ada seorang perempuan, pelajar universiti, dah saya pun tak kenal. Dia telefon saya. Dia pergi ke pasar malam. Ni siang hari lah nama pasar malam. Tapi siang hari dia pergi tu jumpa seorang makcik. Seorang makcik. Jadi makcik tu mesra dengan dia di pasar. Beberapa kali jumpa. Akhir sekali makcik tu ajak dia pergi. Ada kelas pengajian. Pengajian ni buat secara tertutup. Nak masuk ni kena daftar lah. Dan guru ni daripada Indonesia. Dia kempen lah. Gini ilmu. Dia tak ayat ilmu apa. Jadi pelajar perempuan dia kata, tak apa, boleh saya nak pergi. Nanti semua saya nak bawa kawan saya. Kawan saya ramai je min. Tak boleh dia kata. Sarai ya. Kena pergi sarai. Pelik lah. Pelajar ni pun muka cerdik juga. Dia pelik. Dia kata tak apa, saya bawa 3 orang. Tak 3 orang pun tak boleh. Kalau 3 orang, 2 orang lagi tu, makcik kena interview dulu. Nak masuk kelas interview. Kita tidak interview pun selama ni. Sebab apa tu. Lepas tu makcik duduk telefon sama ke dia. Dia tanya ni pengkuliah ni ada tauliah ke dia? Pelajar perempuan ni tanya. Dia kata tak ada. Tapi guru ni guru yang mursyid. Dia sudah mula. Pelajar ni pun tak sedap dah ni. Banyaklah dia pengajar. Antara dia sebut lagi ni, pengajar kita ni ada mustawa dia. Mustawa ni kat semesta lah. Tapi tidak semesta 6 bulan sekali, tidak. Mustawa ni ditentukan oleh guru. Bila kita belajar sampai satu tahap, kalau guru tengok kita sudah sampai tahap, dia akan naik makam yang kedua. Baru tu bik makam. Darjah kedudukan. Pelik pelajar ni. Dan ni pengajian ni adalah bersifat spesifik lah. Untuk orang-orang khawas saja. Makcik cerita pakai terkulah apa makcik ni. Dia pun puasa pelik. Dia pun telefon saya kata jangan pergi. Sebab kita pun tak tahu keadaan pelajar perempuan ni sejauh mana pemahaman terhadap agama. Sebab dia perempuan bahaya, laki pun bahaya ilmu gini. Saya kata jangan pergi. Saya kata pergi jumpa. Di universiti ni orang ni saya sebut ke dia lah, pergi jumpa prof ni. Dia sebutlah, dia kata bahaya. Saya kata sebenarnya di kampus saya pun ada haji ni gini ni. Memang ni biasanya sesat. Saya sebutlah, biasanya sesat. Biasanya. Sebenarnya kalau nak kata sesat selalu boleh, tidak biasanya lah. Sebab apa? Kalau Islam yang sebenar, sebab kita lah cara terbuka mengaji. Islam tak ada mengaji secara khususiat gitu. Tak ada. Sebab tu ulama kita kata ada satu ajaran yang terima khusus daripada Sayyidina Bakar. Nabi tak ajar pada orang lain. Tak betul selalu tu ajaran itu. Tu kaedah tu. Hak ni daripada Sayyidina Ali saja kita terima. Sanad ni Nabi tak ajar pada orang lain. Tu tak betul selalu. Boleh kira gitu. Tak usah kerja banyak. Tu. Dalam agama Islam kita kalau ada jenis terima melalui seorang tu, dia panggil riwayat munfarid. Tafarruq perawi, jadi lemah hadis itu. Mana tak ada kelebihan tu kalau jenis seorang gitu. Tapi bagi pok tarekat, hak seorang tu lah ada kelebihan. Dia panggil ilmu khawas. Tengok kebercanggah jauh tu bercanggah dengan agama kita. Hak mana ramai tahu, hak tu lah ilmu yang paling benar. Tu agama kita. Nak ayatnya tidak sembunyi-sembunyi penyebaran agama ni. Tapi pokok sesat ni, kalau tak ada siapa tahu seorang tu, hak tu kemah tu. Pelik semua. Putih-putih sepuluh syiah. Khomeini kata dalam kitab dia, nahnu ala dinin law usyi'uhu la'adzanallah wa in katam law nusyi'uhu la'adzanallah wa in katamnahu la'azzanallah. Kata Syiah. Khomeini kata, kita berada di atas satu agama. Kalau kita sebarkan agama kita secara meluas tanpa takiyah maksudnya, Allah akan hina kita. Kalau kita sembunyikan agama kita tanpa pengetahuan, kita pergi kepada orang tertentu saja secara sembunyi-sembunyi, kalau kita buat gitu tak apa. Kalau kita sebar secara kalau kita sembunyikan maksud la'azzana, Allah akan muliakan kita. Tu Syiah tu. Islam tidak. Dia kena sebarkan. Bahkan dosa dibelenggu dengan api neraka orang sembunyikan ilmu agama. Tiba-tiba Nabi secara spesifik senali jangan ayat kau orang. Sahabat lain semua tak tahu. Ni ilmu tinggi. Sanak siapa gitu, popok tasawuf tarikat. Kalau lagu tu. Kalau dia dengar tengok ni anti tarikat. Memanglah tarikat sepuh-puh mu tu lah. Sepuh-puh awak tu kita anti. Tarikat Malik tak apa. Sebab tu saya kalau tanya saya, "Bagaimana ustaz tarikat Malik?" Tak boleh lawan sunnah Nabi. Tu kita ayat kita lah.
Awak nak dia dari tarikat, nak menghafizkan diri dengan Allah SWT. Baik, siapa yang paling hafid dengan Allah selain para Nabi? Sayyidina Bakar. Sayyidina Bakar ni tarikat ke percaya? Tarikat ke dia? Muhammadiyah? Tak. Muhammad Rasulullah. Tapi dia tak panggil tarikat, dia panggil sunnah. Dia panggil sunnah. Sebab Nabi guna kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Addu 'alaiha bin nawajis. Tu jelas. Sebab tu saya pelik tu. Jelas sungguh agama kita. Sebab tu orang yang kena-kena ni kan, saya rasa dia ada masalah daripada awal lagi. Dia tidak, penyakit dia tidak mata atas sehari dua. Kadang-kadang 10 tahun baru timbul penyakit ni. Begitulah. Okey. Saya ambil sedikit lagi dari Khawlah binti Hakim. Saya ambil sekali lagi. Radhiyallahu anhuma. Dia ada cerita. Dia kata cerita ni dia terima sini cerita. Kalau kita nak terjemah gini boleh. Daripada Khawlah binti Hakim, beliau meriwayatkan. Itu lebih terang lagi. Apa riwayat dia ni? Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilah, thumma qala, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadur." Sekat tu ya ayat tu. Jangan baca ayat lam yadur tu. Tu fadilat tu. Lamanya hafal ngau tu. Dia sekat tu ya hak doa tu. Zikir wirid tu. Hak lam yadur tu nak ayat kelebihan tu. Lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Kata Khawlah, dia kata Nabi ada sebut. Nabi kata sesiapa yang singgah di suatu tempat, tak kira tempat tu rumah ke, R&R ke, tempat singgah ke, padai ke, tempat singgah. Kita berjalan musafir, kita pun singgah. Maka dia pun baca ni. Apa dia? Mafhum dia, terjemah dia. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah. Kalimah Allah ni kalau ikut ulama ni maksudnya mana ayat Quran, ayat-ayat itulah tauhid, jenis kalimah. La ilaha illallah. Wiri-wiri mana kalamullah itulah. Tu gitu mudah kan. Yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Terjemah dia tu tak apa itu. Dia terjemah gini Anda terjemah gini lah, sebab dia kita belajar bahasa Arab ni, kalau kita perhatikan a'udzu bi, ada bi, lepas tu dia ada min. Kena berhati-hati terjemah tu. Kalau ada lagu tu dia terjemah gini. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari semua kejahatan yang Allah sendiri ciptakan. Allah yang menciptakan kejahatan. Jadi dengan kita baca zikir-zikir yang waris daripada Nabi, zikir-zikir daripada Quran, kita baca doa-doa yang menyebutkan berlindung kepada Allah, itu mana kalimah at-tam. Mana dengan kalimah itulah kita berlindung kepada Allah, dengan baca kalimah tu. Berlindung daripada apa? Min tu. Bahan yang kita guna untuk berlindungnya adalah dengan baca ayat Quran, pujian-pujian terhadap Allah, sebut asma Allahul husna, baca doa-doa Nabi ajar. Kita guna hak tu untuk berlindung. Berlindung daripada apa? Min syarri ma khalaqa. Berlindung daripada semua kejahatan. Min, kejahatan yang Allah ciptakan. Allah buat kejahatan, kita berlindung dengan Tuhan yang buat kejahatan tu. Mana lebih baik? Itu maksud dia. Nabi kata kalau baca hak ni, apa kelebihan dia? Maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirinya sampai dia beranjak, beralih dari tempat itu. Hak ni hak Nabi ajarnya. Sebab Allah yang jaga kawasan, semua tempat ni Allah yang jaga. Bukan rijalul ghaib tu. Perbuatan dia tu sebenarnya sangat bahaya ustaz ni, dia kecek gitu. Kena hadiah nama malam tu baca-baca kepada penjaga kawasan tu. Saya pun tak tahu lah ustaz ni mari mana dia punya idea penjaga kawasan tu. Yalah manusia ni jadi sesat ni, Allah beri idea pelik-pelik gitu. Nak macam mana? Bahaya tu. Kalau dalam kitab-kitab sesat memang ada dah. Kawasan ni ada wali yang jaga. Dia bab ni saya banyak cerita sebab kita 2 tahun duduk terlibat apa-apa dia. Pernah masuk tak tempat orang narik duit. Narik duit, kita kerja sakit bengkel-bengkel tak boleh piti. Jadi kita tarik mudah-mudah duit. Perak semua. Anak kita lama dah lagi minta kita boleh, tapi kena bayar fee dia.
50 ya bayar, kita biar katanya ayah bazir duit aku ni. Nak masuk, tak terlibat pun. Masuk ustaz lah, ustaz saja dia tok ngomong sangat. Dia start buat tu pukul 12 malam sampai subuh. Dia bokor, ada bokor pada temaga, bokor ni. Tahu bokor? Temaga. Dia ada pelik-pelik bahagian saya pun tak pernah tengok. Dia ada star record tu pelik. Kita tak kira star record tu. Pala ayat. Mana kita lega. Saya nampak tu dia macam orang bubuh bahara tu. Star record tu lah. Dari cerita Piramli. Lepas tu dia ada duit ni tahu bila. Lepas tu ada duit seria ni hak lama tu. Lepas tu dia ada bahan-bahan lain, benda pelik-pelik saja ni. Setengah-setengah tu pinjam dengan Tok Bomo. Lepas tu dia letak duit sebagai denak, dia panggil denak. Tahu denak? Denak ni ke dia? Upel lah. Nak tarik video. Berzikir, kena selawat semua. Tok Bomo tu baca zikir dia, kita ni kena selawat. Nak bantu, nak beri power pada baca Tok Bomo tu. Baca lah kita ni. Baca duk clear bila. Kata kalau tu kata tekak aku hari ni, aku klik dia ni. Tunggu. Kalau tu mati. Cuma duk mikir dah nombor siri lagu mana PT ni. Kalau kepala. Siapa subuh sakit belakang-belakang. Lepas tu Tok Bomo tu jerit. Allah Ta'ala sama Tok Bomo ni. Jerit tu, dia kata saat ni duit tu nak turun dah. Tetapi penjaga kawasan wali sini tak benar. Saya ingat wali tu. Dia sebut, dia buka pintu. Dia buka pintu rumah tu. Kita pun kelah. Belak lemak, muka dekat subuh. Dia pun kecek dengan makhluk alu. Dia punya dia kecek dengan Tok Wali. Tok Wali mari dia pergi pintu. Tak boleh tak lewat tahu pintu hari. Saya kata apa takut tengah malam pen tutup ke lagu mana. Apa tahu kat sini hari. Lepas tu lah. Nak ayatnya dak saya klik tu omo-omo pernah sekali tu kita klik suka tak kata apa lah ustaz jadi bodoh gini. Ustazah berapa? Ustaz berapa ada nak tarik PTA duit ni dia bukan jenis tarik. Dia kena jenis hijau sistem tu yang buat dalam dunia ni. Kau jenis tarik dalam syurga baru ada jenis tarik-tarik gitu. Tapi orang kita boleh terima. Ustaz-ustaz lagu ni kau kita nak harapkan dia membetulkan akidah masyarakatnya. Kau ni kalau mengajar tak tahu jadi lagu mana. Di Kelantan tu. Serami Mekah tu. Berkali pun kita pun tak aja benar tu. Saya pun kata dalam hati. Kau wali takut kat aku. Ke aku mari. Aku wali saya kau ni. Kita duk suka dengan guru kita tu. Guru kita tak boleh masuk. Tak cukup syarat. Dia nak masuk kena berzikir dulu. Beberapa hari kena berzikir. Bukan main tu. Nak mendampingi wali. Kena berzikir. Nak menyediakan tubuh kita biar layak nak berjumpa wali. Nak jumpa Nabi. Tak begitu. Ni mana bapak ustaz-ustazan. Hak sore tu dia bahagian halaqah tu. Benar. Biar kita sebut habis. Ustaz Mak tahulah. Kenapa dia halaqah ni. Ustaz tu. Ustazah ni mati dah. Na'udzubillahi min dzalik. Ustazah ni saya dapat maklum abang kawan dia sakit kepala sikit je Tok Bomo dia. Tok Bomo sakit kepala dengan dia orang kali. Berat tak berat. Ustazah tu. Cuba bayangkan. Enggak kalau begitu cara hidup kita jauh tu dengan Nabi tu. Sebab tu saya kata saya bukan banyak tapi sekali tu pun cukup berharga dah kata Allah lah. Ana Taufik tu bersyukur alhamdulillah mujur aku ni Allah jaga tidak jadi bodoh kelu buat tu. Berapa bayar saya? 150. Saya tak ingat berapa orang tapi penuh tu. Lingkung tu tak apa kita pun duduk belakang sebab kita ni jadi pemerhati ya bukan ahli dia pemerhati nak masuk tu semua dibenarkan atas rekomen daripada ustazah tu. Saya minta dengan ustazah tu masuk saya duduk belakang cuma kita nampak kita tak duduk ngapung duduk terlalu tu nak tengok gapo dia takut ada Taufik kemari tangan ke sebab ada seorang tu ayat pernah dia masuk ni Taufik tangan Allah fiti ada ustaz saya bukan tu ngomong ya Taufik tangan saja tu fiti lepas tu tak jadi dia akak mula duit tu makna tak boleh yoga lah. Kalau boleh sungguh lah dia tak panggil kita panggil anak-anak dia. Suruh ayat lah bab fitih suruh ayat. Kalau saya nak ayat tu saya kata dah ni tipu tu Bomo. Dah kali 10 orang kali 150 berapa? Kalau buat sekali seminggu pada dah tu. 150 enggak masuk duit saya dah tu 50 ya. Nyesak man dah kita. Tapi mujur 50 ya. Hak ni dah. Kayak pokok kita biasa dengar, kita tarik duit dah. Tapi tak pernah masuk. Saya masuk. Tu nak suka tu. Pakai hari ni ingat semua. Muka saya ingat pakai hari ni. Ada lagi setengah-setengah duk ngajar. Sore tu mati je. Mati sebelum Covid ni.
Saya sebut tu bukan apa, nak supaya kita nampak bahawa keadaan-keadaan itulah sebenarnya, keadaan-keadaan itu tidaklah termasuk secara khusus dalam isti'azah kita bincang, tapi jenis-jenis lagu ni lah kena penyakit ni. Orang tu mengajar di depan kita ni benda syirik sikit tak boleh buat dah, riak pun tak boleh dah muka syirik, walaupun syirik kecil, payah nak kena penyakit insya-Allah. Hak jenis lagu tu lah. Tak apalah muka tak syirik lagi. Dia teruk lagi. Siapa ketara dia? Siapa ke perbatasan dia? Kena. Kan Nabi sebut dalam hadis. Syirik-syirik ni sepuluh lembah lah. 10 jurang. Jangan pergi duk main di tepi-tepi. Takut jatuh dalam tu. Kan Nabi sebut dalam hadis. Mana sesuatu yang boleh bawa pada syirik. Jangan buat awal-awal. Ni tak syirik lagi. Hagi lagi. Tak syirik lagi. Gi lagi. Tiba-tiba sampai ke syirik akbar. Tu bahaya ni. Jadi Ustaz Hani tu kita harapkan mudah-mudahan dia bertaubat lah. Dia sakit ni nak ayat ni buat. Sini saya sebut secara umum nak ayatnya. Orang-orang lagu ni bagi saya kalau tanya orang-orang lagu ni lah yang mudah kena penyakit. Dia kena naik butil, gelembu air, sakit sampai pasal cuti seminggu. Saya kata pergi hospital lah. Mana saya dia lain. Saya pergi ziarah juga dia sebab kita kena. Pergi hospital tak sikit. Nyaki rumah tu kamu. Tu kamu kata saya dia buat. Saya dia buat. Tapi tu kamu tak saya sebut nama. Takut bala. Jadi tu kamu dia tak tahu tu kamu ni. Dia berbuat tu kamu ni. Tak segi hospital. Kita turut juga tak segi. Dia kata sekat klinik tak apa. Tak segi hospital. Pergi klinik. Waktu daripada kereta tak ada masuk pintu. Doktor tubik. Doktor tengok jauh. Doktor kata kecil mana ni. Doktor tengok tak cek lagi. Dia kata pergi hospital lalu lah. Tu kecil manis tu nama dia tu. Pergi hospital minggu duduk cuci kau. Memang kecil manis. Perekat teruk. Dahsyat itulah saya kata. Sebab tu kita kena ngaji molek. Kitab ni nah, walaupun apa lagu ni pun sebenarnya kalau kita pergi ni selamat kita. Baik, cuba tengok syarah dia. Saya ambil sedikit lagi Nabi SAW memberikan bimbingan kepada umatnya untuk beristiazah yang bermanfaat. Istiazah ni kalau tidak ikut disiplin, dia jadi mafsadah, tidak manfaat. Dia jadi rasa, tidak kebaikan, tidak mengundang kebaikan. Yang dapat menolak segala bahaya yang dikhawatirkan manusia bila dia singgah ke suatu tempat. Iaitu dengan beristiazah, dengan baca Quran, baca doa-doa Nabi ajar yang waris pada Nabi, minta berlindung kepada Allah, bergantung pada Allah dengan sebut nama-nama. Itu makna kalamullah yang manjur tu, yang sabit lah, dan mencukupi serta sempurna dari semua keburukan dan kekurangan, supaya mendapat keamanan selama berada di tempat tersebut dari gangguan yang buruk. Jadi kalau kita pergi ke tempat takut kan, baca hal ni. Ada orang tanya saya, boleh ke Ustaz kita nak baca ni masalah Covid melanda? Boleh. Sebab Covid itu termasuk dalam syarri ma khalaqa, kejahatan yang Allah itu. Allah nak uji kita. Dia nak tengok bagaimana kita nak urus ujian dia. Setengah tu urus pergi jumpa bomo, setengah tu urus dengan kutuk doktor, setengah tu dia urus Covid macam-macam, dia kutuk pada orang itu, kutuk orang ni. Ujian Allah. Setengah tu lepas, setengah tu tak lepas. Setengah tu tenang sahaja menghadapi Covid. Setengah tu menggelabah, tuduh orang itu, tuduh orang ni. Ni popok dajjal ni, dajjal macam-macam. Jadi tak tenang. Macam-macam. Dengan satu ujian tu kita tengok telatah umat Islam macam ni gini, macam-macam. Jadi kita berada di tahap mana, kita lihatlah diri kita. Tak perlu kita tuding jari pada orang. Ni Allah nak uji. Sebab tu doa ni boleh baca. Minta berlindung, di mana-mana minta berlindung. Baik, disyariatkan beristiazah, minta perlindungan dengan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalimah-kalimah Allah itu termasuk sifat Allah. Kalimah Allah ni salah satu makna dia Asma'ullahul Husna tu mengikut ulama. Misalnya almarhum Tuk Guru Mufti Besar Kelantan, dia pernah sebut dalam kuliah lepahasa dia. Saya hadir kuliah tu, saya pergi semayasa dengan kuliah dia. Dia baca buku yang ditulis oleh Maulana di India, saya tak ingat nama apa. Buku tu tafsiran Asma'ullahul Husna dalam bahasa Urdu. Tuk Guru ni dia fasih Urdu. Dia baca ke Urdu, dia terjemah. Antara dia sebut, dia kata kalau kita buka perniagaan, kita sebutlah nama-nama Allah yang berkait dengan rezeki tu. Ya Allah, Ya Fattah, wa itu hai buka pintu rezeki. Ya Allah, Al-Ghani, Al-Ghani. Sebut nama tu. Mana kita bergantung pada Allah nak dapat kekayaan. Bergantung tak apa tu. Dia sebutlah situ. Dia huruf-huruf.
Hak tu lah maksudnya. Apa duk sebut nama popok tu? No. Sebut nama Allah. Nama Nabi pun tak boleh sebut. Sebab Allah. Cumanya hak dia sebut situ, hak saya ingatlah. Bila kita pergi tu, selain pada kita baca doa-doa, Nabi suruh baca doa waktu petang, doa waktu pagi kita, ya Allah ya Allah ya Razzaq, ya Fattahu, ya Alim. Wahai Tuhan pembuka pintu rezeki, kita niatlah berilah rezeki pada aku. Kita bergantung dengan Tuhan. Hak tu yang dimaksudkan ni. Ya Allah ya Razzaq, ya Fattah, wahai Tuhan yang buka rezeki. Kita niat gitu. Ya Alim, Tuhan Maha tahu. Aku tak tahu sebenarnya mana aku boleh rezeki, tapi Tuhan tahu. Mintalah bui pada aku, wahai Allah. Makna doa tu, tapi sebut asma'ullah husna. Molek itu. Sebab tu guru Mufti Besar Kelantan ni tak tahulah, bagi saya lah, setakat saya belajar dengan dia. Dia ni dia jaga sungguh. Dia tak terlibat tu dengan benda-benda hak tak pakar sikit. Walaupun tengah masyarakat gitu. Muka dia ni kira-kiranya daripada latar belakang pondok. Tapi dia tak terlibat. Tu pelik dia tu. Dia tak say dia benda-benda gini. Siung tangan tak say. Kita nak siung tangan dia. Mungkin kita masa tu sekolah menengah. Nak siung tak say. Ayo lalu. Daripada masa tu lagi. Lepas mayasan salih dengan dia. Salih boleh jangan siung. Dia tak say. Sebab bahaya. Ada bahaya di situ. Harus ya, betul hukum harus. Tapi jangan berlebih-lebih. Baik, yang kedua, Al-Quran ni disyariatkan beristiazah dengan kalimah Allah. Sebab kalimah-kalimah Allah termasuk sifat Allah, sedangkan sifat Allah itu bukanlah makhluk. Yang sifat Allah tadi ya Razzaq, itu sifat Allah yang memberi rezeki. Ya Fattah, yang membuka, memberi kemenangan, buka pintu rezeki, buka. Kita niat gitu. Yang kedua, Al-Quran adalah kalam. Sebut Quran pula. Sebab tu kalamullah ni dia banyak huraian ulama. Kalamullah, firman Allah, bukan makhluk juga. Kita baca Quran, nak ambil berkat, bertawassul dengan baca Quran. Itu sunnah, tawassul sunnah, tawassul syar'i, bukan bid'i. Yang ketiga, isti'azah dengan selain Allah Azza wa Jal atau dengan selain sifat-sifat Allah adalah syirik. Setengah-setengah kitab dia kata boleh membawa pada syirik. Tapi hak ni dia sebutlah syirik. Mana betul terus lalu. Kita betul terus lalu dalam bab ni. Tak usah duduk sini sebab bahaya. Begitu. Yang keempat, penjelasan isti'azah yang disyariatkan sebagai ganti dari meminta perlindungan kepada jin, penghuni kubur dan lain-lain. Hak ni sebenarnya ni alternatif lah kita kata. Badil, alternatif. Okey, Tuhan tak bui kita minta dengan orang kubur, minta. Patut tak boleh minta, boleh minta dengan Allah. Dia ada alternatif. Dia panggil badil. Islam kabadil. Ada buku Islam kabadil. Islam satu alternatif. Inilah. Bukan kita dengan orang, kita hormat pada manusia, tapi dengan kadar dia. Tapi kalau siapa peringkat nak minta berlindung dengan guna nama dia, tak boleh. Patut tak boleh nak buat macam mana? Minta dengan Allah. Itu alternatif dia. Tu. Tak apalah, kita bincang semula. Yang kelima, keutamaan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun ringkas saja, tak sampai pun satu ayat, ringkas saja. Akan tetapi yang perlu untuk diperhatikan adalah bahawa doa dan ta'awuz adalah ibarat senjata. Sedangkan senjata tersebut tergantung tangan seseorang yang memakainya, bukan hanya mengandalkan ketajaman. Mana pedang-pedang ni bukan kita tengok pada ketajaman pedang, tengok kepada tangan orang yang memegang pedang. Pedang Hamzah produk kita tak ada apa. Sebab saya baca pedang Hamzah ni bukan sebarangan orang boleh angkat. Dia zaman dulu orang penjual ni dia tepah pedang berdasar pada kekuatan dia. Kalau pedang saya normal tu, kalau kita bawa rapat Kelantan, tapi muka dia tinggi. Jadi pedang dia ni besar-besar ni kok-kok misalnya. Tu panglima pun orang 80 naik kuda boleh letah lubang lagi. Pedang dia tu besar tu. Apa? Sebab kekuatan dia. Pedang dia kalau dia hentak kena pedang orang lain boleh patah pedang tu. Siapa begini kalau sebut kita baca sejarah, mana pedang tu besar, dia roklah, dia buat tu untuk dia. Kegagah dia. Bila dia tentak tu tak, dia boleh sapa terbelah orang. Ada setengah tu terbelah tu, dia sakak dia hari tu, buka habis, tobik habis orang. Pedang lagu mana tu? Pedang 2 kilo tak berat tu. Ni pedang boleh jadi pedang tu berat dia sahaja mungkin 20 kilo. Sebab kita nak ke air kan, pisau tu kena besar, kena berat. Petok tu lalu kalau
Kuat pun kalau pisah tu kecil tak putus. Tu dia gitu. Sebab tu dia kata, jadi sekarang ni kita ni siapa? Manusia biasa. Lepas tu pedai yang kita guna pun pedai tu tak pakai tu. Ambil pedai Nabi. Doa ni pedai Nabi. Ambil hak ni. Dan kita pula hidup dengan cara hak Nabi ajar. Ada kekuatan. Baru nasabah. Dia panggil tansik. Selaras itu. Selaras itu. Hak tu maksudnya. Kaya doa ni kan senjata orang mukmin. Ad-doa silahul mukmin. Jadi doa mana yang dikatakan pedai tu? Senjata. Doa Nabi ajar. Kan doa tu sendiri, lafaz tu sendiri boleh pahala. Dia panggil tabarruk dengan lafaz Nabi. Kita tak boleh nak tabarruk dengan lafaz. Misalnya anak ajar doa, sedap juga doa ni. Tapi anak, kalimah tu anak buat, dia tak boleh nak bertabarruk dengan lafaz tu. Nak ambil kelebihan lafaz. Tapi kalau hak Nabi boleh, sebab dia daripada Nabi. Nabi ni dia wahyu lah, Nabi ni. Hak dia kecek tu. Sebab tu lah hadirat, kalau kita perhatikan, lepas tu duk marah ke ustaz-ustaz kita. Duk kutuk ustaz-ustaz hak berterus terang dalam penyampaian agama. Ni kena ambil selawat Nabi. Selawat Nabi ni 9 saja ada dalam hadis. Hak paling kuatnya itulah masa kita baca tahiyat akhir macam-macam kata ke ustaz ni. Ana ingat setengah-setengah ustaz tu, Dr. Mazhar atau Dr. Wasit ni pun parut kena. Banyak mana boleh pahala pokok ni tu. Orang kata ke dia. Ana apa pelik kok. Ada saudara nama Wahabi juga kalau gitu-gitu ni. Baru tahu ya kita ni Wahabi. Malam mari tengok atas sikit Ustaz almarhum Ustaz Kamrul Zaman. Kita pun baru tahu kita Wahabi. Mujur dia royak. Allah kata parut sungguh pokok ni. Ikut telitah nak tulis. Malam tu tidur lain normal. Rupanya sedap Wahabi. Berat dia kata tu. Sesak benar. Dia kata tu dia kata tu. Ada gitulah. Tak ada pasal-pasal. Dia kata ada lagi nama tak masuk lagi tu. Kali kameraman pun kena juga. Ni saya rasa. Suruh ayat lah. Habis ustaz cari kameraman pula. Saya pilih tu sebab ada sahabat kita atas mesej. Dia kata Ustaz Dim, anak pun baru tahu entah ni Wahabi. Saya kata mu ni makan ubat ke tak makan ubat hari ke hari ni. Dia kata cuba buka kata dia, ada nama mu. Kita buka ada semati. Kita pun highlight tak pun ada. Ustaz Komar kita ada itu. Rupanya dia dulu jadi Wahabi. Lepas tu tengok pun Ustaz Ami pada dia juga. Rupanya Ustaz Wahabi ni gemuk-gemuk tengok noh. Sehat-sehat tubuh macam mana? Lagu tu lah kita hidup di zaman fitnah. Lagu tu lah insya-Allah dengan kalau kita ikut betul-betul abdu alaiha bin nawajib, kita pergi ke mahmud tak secara lah hak Nabi ajar, selamat kita insya-Allah selamat. Seandainya senjata tersebut sempurna tajam dan tidak berkaratlah, kemudian tangan yang menggunakannya kuat serta tidak ada penghalang, maka senjata itu boleh mengalahkan musuh. Mana amalan kita tu betul, kita pula betul-betul ikut sunnah, segar bugar dengan sunnah kehidupan kita. Kuat tu. Tapi sehat nampak tubuh gini, tapi doa amal benda hak pedas, hak kecil, hak karat, hak nipis semua. Tu makna doa-doa orang lain lah maksudnya. Tak kuat. Saya baca kitab Syiah. Nahjul Balagh apa ni? Nama kitab dia ni Nahjul Balagh. Nahjul Balagh ni himpunan khutbah-khutbah dan nasihat Sayyidina Ali. Tak apalah kitab ni Yusuf Qaradawi kata bukan Sayyidina Ali tulis sebab bahasa dia tu bahasa baru. Kitab ni pun dijumpai 400 tahun selepas zaman Nabi. Tapi dia kata tak apalah, kitab ni kitab sastra. Orang belajar sastra kena baca. Bukan nak ambil ajaran Syiah tu. Sebab tu ulama ahli sunnah syarah dari sudut bahasa. Tapi itu kitab Setarah Bukhari lah dari Syiah. Saya baca dia tu. Dia kata pokok Syiah di zaman lampau ni selepas zaman sahabat lah. Dia tulis dalam syarah tu, dia kata dia pelik sahabat-sahabat Muhammad ni. Malah nak pergi tu tak tidur, duduk berzikir, baca Quran, tahajud. Tak tidur malah nak pergi. Kalau kita tidur lah nak tenaga kuat ni. Pelik dia kata. Lepas tu dia sujud tu dalam kitab Syiah tu. Dia sujud malah maya tu lamanya sampai lenguh tekuk. Bila lenguh tu dia sujud gini. Bila lenguh tu dia letak pipi pula atas tanah. Dari kitab Syiah. Dia kata orang lagu ni, dia kata kalau perang tak lari. Dia sebut dari kitab Syiah. Tak lari dalam peperangan. Orang-orang lagu ni tak lari dalam perang.
Gak kita nak lawan mana buat ni. Sebab dia gipa tu kerana nak mati. Kita gipa ni kerana nak hidup. Tak boleh lawan. Dia apa sebut? Hak saya nak sebutnya tu generasi yang sepatut jadi ikut kita. Puak-puak tu lagu mana? Dah lah dia tu hebat ikut sunnah Nabi. Dah, lepas tu senjata dia doa tu tak tinggal baca sama dah. Kuat nah tu. Apabila doa seseorang bukan doa yang benar. Bukan doa yang benar ni tidak maksud, doa itu tidak maksud. Kita guna istilah gitulah supaya lebih ringkas. Bila kata wari maksud ni maknanya betul-betul hak Nabi. Itu istilah dia. Tidak maksud, tidak wari. Atau orang yang berdoa tersebut tidak menggabungkan antara hati dan lisannya ketika berdoa. Tidak, dia panggil ilhah. Istilah dia ilhah. Alif lam ha alif ha. Ilhah. Ilhah ni malah kita doa tu siapa pekat nangis, fokus siapa kadang-kadang gerak masa doa tu. Tu ilhah dia panggil. Lepas tu acak kali pula doa lah tu ilhah. Tu mana ilhah? Tu anaknya. Gak kita tak akan jadi gitu kalau kita doa masalah orang. Kalau doa masalah kita sendiri, insya-Allah jadi gitu. Orang mari jumpa kita. Dia kata bini nak buat anak, doa lah ustaz. Kita doa gitu-gitu lah. Moga bukan bini kita nak buat anak. Bini dia. Kecuali itu kan nama kita dulu. Nah, ayatnya kalau masalah hari tak salah. Dia memang syariat kita boleh follow. Bahkan banyak kelebihan doa pada, tapi dia tak akan sama kita doa kita sendiri. Memang tak sama. Ilhah ni payah nak berlaku kalau kita doa berkenaan dengan orang. Baik. Atau ada yang menghalang dari dikabulkan doa, maka doa tersebut tidak ada terpengaruh. Doa tersebut tidak dimakbulkan. Penghalang ni Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata ada seseorang itu, Nabi kata ma'kuluhu min haram wa mashrabuhu min haram wa maskanuhu min haram. Ada seorang itu makan, minum dia, pakaian, tempat tinggal dia semua diurus dengan sumber yang haram. Fa anna yustajabulah. Tiba-tiba dia doa, fa anna yustajabulah. Bagaimana Allah nak terima doa dia? Seluruh hidup dia diurus dengan sumber yang haram. Maknanya sumber haram ni, perbuatan haram ni salah satu sebab penghalang dimakbulkan doa. Kena jagalah tu. Itu maksud orang yang segar-bugar yang dia jaga benda-benda ni. Lepas tu kat pedai dia pula doa Nabi yang maksud. Itulah dia kata kelebihan ni. Baik, kita berhenti setakat tu dulu. Itu kita sambung semula ya. Sekitar 2 muka surat lagi tu kita boleh bincang semula untuk sesi akan datang. Ada apa-apa persoalan kan? Kita berhenti setakat tu dulu. Kalau ada persoalan boleh dipersilakan. Sebab hari ni pengurusi tak ada. Pakai begini. Ada soalan. Pengurusi kita duduk tengok ni jauh-jauh ni. Okey, tak ada soalan ni. Kalau tidak ada apa-apa soalan, kita tangguh setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.